Nusantara atau disebut Alam Melayu yang mana ketika itu Malaysia dan Indonesia masih belum wujud. Penemuan arkeologi dan catatan membuktikan seluruh Nusantara disatukan dalam satu empayar rumpun Melayu sejak abad pertama Masihi merangkumi wilayah Asia Tenggara pada hari ini. Nusantara adalah gugusan kepulauan rumpun Melayu yang meliputi selatan Thailand, semenanjung Malaysia, Borneo, merangkumi Brunei, Sabah, Sarawak dan Kalimantan, seluruh kepulauan Indonesia termasuk Timor Leste dan seluruh kepulauan Filipina. Perkataan Nusa dalam bahasa Jawa bererti kepulauan. Sumber sejarah terutamanya kitab puisi Jawa, Nagara Kertagama, karya sastra peninggalan Kerajaan Majapahit, Para Raton dan kitab sejarah Melayu, Sulalatus Salatin yang bermaksud pertuturan segala raja-raja, membuktikan kewujudan wilayah Nusantara pada suatu masa dahulu sebelum digantikan dengan istilah Asia Tenggara oleh pihak Barat. Kesatuan wilayah Nusantara ini juga mempunyai sejarah yang panjang hingga kehadiran penduduk asal boleh dikesan pada tahun 400 sebelum Masihi dari sebuah catatan India kuno bertajuk Kalidasa. Tambahan lagi, kajian para sarjana menyatakan pelbagai sumber kuno yang menjelaskan wujudnya sebuah kesatuan wilayah komuniti yang disebut Nusantara. Hakikat keberadaan sebuah kesatuan wilayah di rantau ini turut dapat disahihkan dengan sumber Cina melalui catatan Ai Xing pada abad ke-7 mengenai Kunlun, iaitu istilah Cina kuno yang disamakan dengan Nusantara. Jadi dalam video kali ini, kita akan menelusuri dan mengenal empayar di alam Melayu yang pernah menjadi tamadun terhebat. Teruskan menonton. Funan, abad pertama 6 Masihi. Tercatat dalam rekod dinasti-dinasti Cina yang menceritakan mengenai seorang raja yang begitu hebat menjadi penakluk kepada kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara. Menurut catatan yang dikeluarkan oleh rekod Cina, Liang Shu, dua orang pedagang daripada Cina, Kang Tai dan Zhu Ying, telah menulis mengenai sebuah kerajaan bernama Funan. Funan bermaksud gunung dalam bahasa Cina. Funan merupakan sebuah kerajaan Melayu Hindu purba pertama di Asia Tenggara yang muncul pada abad pertama Masihi. Kerajaan ini digabungkan dengan kerajaan Chenla. Kerajaan Funan diasaskan oleh kaundinya dan berpusat di Vyadapura. Beliau merupakan seorang Brahmin beragama Hindu. Kemasyhuran kerajaan Funan terselah ketika pemerintahan Fan Shi Nian. Dalam catatan Cina menyatakan, raja bernama Fan Shiman adalah seorang pahlawan yang sangat hebat dan berpengetahuan tinggi di dalam bidang ketenteraan, telah mengerahkan beberapa siri kempen untuk menakluk 10 kerajaan kecil di sekelilingnya di sekitar Thailand, Vietnam dan Kemboja pada hari ini. Pada zaman ini, kerajaan Funan telah berkembang sehingga Sungai Mekong dan Teluk Cham Rah. Seterusnya, raja ini telah menguasai selatan Myanmar dan segenting Kra. Perluasan kuasa ini membolehkan kerajaan Funan menguasai jalan perdagangan antara timur dengan barat. Kejayaan ini membolehkan kerajaan Funan menjadi pusat perdagangan utama di alam Melayu Nusantara. Pelabuhan utama kerajaan Funan ialah Pelabuhan Ok Eo. Pedagang luar yang sering berdagang di sini ialah pedagang Cina, India, Arab dan Parsi. Para sejarawan berbeza pendapat adakah Funan ini adalah milik Melayu ataupun bangsa lain, iaitu Khmer. Sarjana Inggeris D.G.A. Hall telah mengatakan bangsa Melayu adalah pengasas kepada kerajaan Funan yang lebih tua daripada tamadun Yunani dan Rom. Menurut Hall, terdapat rekod Cina yang mengatakan terdapat bukti arkeologi di mana bangsa Melayu sudah lama mendiami dan menduduki pelabuhan Ok Eo yang merupakan pelabuhan terkenal Funan. Wilayah Funan adalah sangat luas, akan tetapi ia tidak menakluki kerajaan Melayu campur yang bersebelahan, di mana menguatkan bukti bahawa dua kerajaan ini adalah dari satu bangsa, iaitu Melayu. Bagi mengukuhkan kedudukannya, kerajaan Funan telah mengadakan hubungan dengan kerajaan luar seperti China dan India. Hubungan luar dengan China bermula pada abad ketiga apabila kerajaan Funan menghantar utusan ke China. Sementara itu, hubungan dengan India juga bermula pada abad ketiga. Hubungan dengan India diadakan untuk tujuan perdagangan. Dengan hubungan ini, kerajaan Funan dapat memperkukuhkan hubungan perdagangan dua hala selain bertujuan mendalami ilmu keagamaan. Pemerintahan Funan mengamalkan pemerintahan beraja dan dibantu oleh golongan agama serta tentera. Pemerintahan Funan menggunakan pelbagai gelaran bagi memperkukuhkan kedudukan mereka. Funan dibahagikan kepada 7 buah wilayah yang diperintah oleh putera raja yang dikenali sebagai Raja Kecil. Kerajaan Funan menggunakan bahasa Sanskrit sebagai bahasa perhubungan dan menggunakan tulisan orang Hu. Kerajaan Funan mula mengalami kemerosotan pada zaman pemerintahan Raja Funan terakhir, iaitu Rudravarman, apabila Funan diserang oleh kerajaan Chela pada abad ke-6. Champa, abad ke-2 hingga 19 Masihi.
Dalam catatan Cina, pada peringkat awal kerajaan Champa dikenali sebagai Lin Yi. Ia muncul sekitar abad kedua Masihi atau dengan lebih tepat pada tahun 192 Masihi di kawasan sekitar selatan Vietnam hari ini. Ia adalah sebuah kerajaan yang sepenuhnya didirikan oleh rumpun bangsa Melayu Proto di Nusantara. Kerajaan Champa adalah tidak kurang hebatnya dengan kerajaan Majapahit. Sebelum menerima ajaran Islam pada abad ke-10 dari pedagang Arab, kerajaan Champa merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Kesultanan Islam di bumi Nusantara ini yang mengikat tali persaudaraan dengan kerajaan Champa termasuklah Majapahit melalui perkahwinan puteri-puteri Champa dengan raja-raja Jawa. Berdasarkan sejarah, kerajaan Champa memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan agama Islam di Indonesia. Pada abad ke-7 hingga ke-10, kerajaan Champa berkembang maju dengan bukti peninggalan sejarah di Vietnam pada hari ini iaitu Candi Mai Son dan Po Klong Garai. Raja Cham iaitu Chi Mbong Nga yang memerintah pada tahun 1360 hingga 1390 menyerang wilayah utara iaitu Dai Viet dengan sangat agresif. Selepas kemangkatan raja yang handal iaitu Chi Mbong Nga, penaklukan Champa kembali ke selatan. Vietnam membalas serangan pada tahun 1402 namun terhenti apabila dinasti Ming meluaskan kuasa sehingga memasuki wilayah mereka. Setelah itu, pada tahun 1428, Vietnam berupaya mengusir kekuatan Cina dan mengekalkan hubungan yang baik dengan Champa. Pada tahun 1441, kerajaan Champa meletus perang saudara di Champa dan Vietnam mengambil kesempatan untuk menyerang. Kebanyakan wilayah Champa berjaya dirampas oleh Vietnam dengan wilayah-wilayah kecil Champa masih bertahan jauh di selatan mengekalkan pengaruhnya sehingga tahun 1720. Peperangan itu menjadikan Melayu Champa sebagai pelarian termasuk Raja terakhir Po Chun yang beragama Islam yang turun tahta pada 1822 untuk mencari perlindungan di Kemboja. Mereka berhijrah ke wilayah Kemboja terutama di Siem Reap dan Kompong Tom selain sebahagian berhijrah ke Kelantan serta Melaka. Kelompok yang masih tinggal kemudiannya ditekan orang Dai Viet dan akhirnya melayan bangsa Melayu Champa sebagai golongan pelarian. Empayar Melayu Nusantara yang berusia lebih 1,500 tahun ini akhirnya runtuh. Walaupun mereka yang tinggal cuba beradaptasi dan tinggal secara aman di Vietnam dan Kemboja, mereka diperlakukan dengan zalim serta ditindas pemerintah komunis ketika itu. Kedah Tua, abad kedua hingga 14 Masihi. Kerajaan Kedah Tua dipercayai wujud sejak abad kedua Masihi dan dikenali dengan pelbagai nama iaitu Kataha dalam bahasa Sanskrit, Kadaram dalam Tamil, Chiah dalam Cina dan Kallah dalam Arab. Sejak penubuhannya, Kedah Tua dikuasai oleh kerajaan Funan sehingga merdeka pada abad ke-6, kemudiannya dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya pada abad ke-9. Kedah menjadi pelabuhan penting sejak abad ke-3 Masihi yang terkenal di kalangan pedagang Cina dan Kedah Tua pernah menghantar utusan ke Cina pada tahun 638 Masihi. Kerajaan Kedah Tua antara paling awal menerima ajaran Islam dan Sultan Muzaffar Shah pertama memeluk Islam pada tahun 1136 Masihi. Kedah Tua dengan ibu kota terletak di Sungai Mas dan kemudian di Lembah Bujang menjadi sebuah pusat perdagangan maju pada abad ke-9 Masihi yang merupakan pelabuhan utama kerajaan Sriwijaya ketika itu. Bukti perdagangan dengan Arab bermula pada abad ke-9 Masihi dengan penemuan shilling dirham bertarikh 848 Masihi di Lembah Bujang. Kemudian, ibu kota dipindahkan ke Kuala Sungai Merbuk pada awal abad ke-10 Masihi. Sekitar tahun 1025 Masihi, perbalahan antara kerajaan Chola di selatan India dengan Sriwijaya telah merosakkan wilayah Palembang dan Kedah. Selepas pengunduran tentera Chola, Kedah kembali membangun sehingga menentang pemerintahan Sriwijaya pada tahun 1068 Masihi, namun dikalahkan oleh Sriwijaya dengan bantuan kerajaan Chola. Pada abad ke-11 Masihi, perdagangan Kedah dengan orang Arab semakin bertambah. Sehingga abad ke-13 Masihi, kerajaan Kedah dipercayai masih di dalam kekuasaan Sriwijaya. Sebelum Islam berkembang di dunia Melayu, Kedah terkenal dengan tamadun Lembah Bujang yang mempunyai pengaruh Hindu-Buddha di bawah kerajaan Sriwijaya. Dalam era ini, perdagangan Kedah lebih tertumpu ke kawasan selatan negeri. Dalam abad ke-13 dan ke-14, kedudukan Kedah sebagai pusat ekonomi pelabuhan mula merosot dengan kemunculan Melaka sebagai kuasa ekonomi yang menjadi tumpuan para pedagang dari timur ke barat. Melayu kuno, abad ke-7 hingga 20 Masihi. Kerajaan Melayu kuno atau Melayu Jambi adalah salah satu kerajaan tua yang wujud di pesisir Sumatera Timur. Kerajaan ini muncul menggantikan kerajaan Kuntala yang wujud terlebih dahulu di kawasan yang sama.
Setelah Selat Melaka pesat dilalui oleh kapal-kapal perdagangan sekitar abad ke-6 Masihi, beberapa kerajaan muncul di pesisir, termasuklah kerajaan Melayu yang disebut Moloyo dalam catatan pendeta Buddha Cina Ai Xing. Melayu juga nama ibu kota yang mana pelabuhannya terletak di kuala Sungai Batanghari di daerah Jambi hari ini. Sejak penubuhannya, ia merupakan pelabuhan perdagangan penting dan persinggahan kapal-kapal yang melalui Selat Melaka dari China dan India. Pada abad ke-11, kerajaan Sriwijaya telah lemah akibat serangan kerajaan Chola telah membuka peluang kerajaan Melayu Jambi menguasai Palembang atau Sriwijaya. Pada tahun 1079, 1082 dan 1088 Masihi, kerajaan Melayu menghantar utusan ke China. Utusan terakhir dari kerajaan Sriwijaya di Palembang ke China adalah pada tahun 1178 Masihi dan selepas itu berkemungkinan besar Sriwijaya mula dikuasai oleh kerajaan Melayu Jambi di bawah pimpinan Sri Maharaja Trailokya Mauliwar Madewa. Di zaman kemuncaknya, kerajaan Melayu menguasai 15 buah negeri. Ini adalah antara negeri-negeri yang dikuasai. Pada abad ke-14, kerajaan ini menjadi maju dan kaya dengan mengeksport hasil-hasil seperti rotan, damar, mutiara, kayu cendana, pinang dan minyak wangi. Catatan Cina juga menyatakan penduduknya adalah tangkas dan berani berperang. Ketika kerajaan Melaka semakin berpengaruh di Selat Melaka, Jambi menjadi sebahagian daripada kerajaan Melaka dan kekal sebagai pusat perdagangan yang sibuk sehingga penaklukan Melaka oleh Portugis pada tahun 1511. Kemudian muncul kerajaan Johor Riau sebagai waris kerajaan Melaka dan Jambi membantu untuk melawan Portugis di Melaka. Berlaku situasi tidak stabil di Johor akibat peperangan dengan Portugis dan Jambi mengambil peluang untuk bebas dari kerajaan Johor dan sejak tahun 1666 hingga 1673 Masihi terjadi beberapa kali peperangan antara Jambi melawan Johor. Jambi berjaya mendapat beberapa kemenangan dan turut menghancurkan ibu kota Johor, Batu Sawar. Namun akhirnya, Johor meminta bantuan orang-orang Bugis untuk mengalahkan Jambi. Sriwijaya, abad pertama hingga 11 Masihi. Ramai sarjana mencadangkan bahawa Melaka merupakan pusat perdagangan yang bukan sahaja menyerupai Sriwijaya, akan tetapi pemerintah Melaka sendiri adalah waris kepada Empayar Sriwijaya. Parameswara yang bermaksud raja yang berkuasa dalam bahasa Sanskrit adalah berketurunan Melayu, merupakan keturunan ketiga cicit Sri Maharaja Sang Utama Parameswara Batara Sri Tribuana atau Sang Nila Utama, iaitu pengasas kepada Temasek atau Singapura pada tahun 1324 Masihi. Dari terjemahan prasasti Kota Kapur, George Codis menulis buku sekitar tahun 1918 yang menyatakan bahawa kerajaan Sriwijaya adalah nama sebuah kerajaan di Sumatera Selatan. Sebelum ini, para pengkaji menganggap Sriwijaya adalah hanya nama seorang raja. Namun pendedahan Codis itu telah mengejutkan dunia akademik pada waktu itu. Palembang menjadi pusat Sriwijaya pada masa awal kejayaannya, abad ke-7 hingga abad ke-9. Apabila pengembara Cina Ai Xing berlayar ke pelabuhan Palembang untuk ke India pada tahun 671 Masihi, kerajaan Sriwijaya berpusat di Palembang sudah menjadi pusat perkapalan yang penting. Pada abad ke-10 Masihi, kerajaan Sriwijaya makin berkembang dan pusat pemerintahan berpindah ke daerah Jambi, Riau atau Thailand. Dalam buku Kerajaan Sriwijaya oleh Nia Kurnia dituliskan, ada beberapa wilayah yang sering dianggap sebagai pusat kerajaan Sriwijaya dengan penemuan arkeologi candi, prasasti atau runtuhan struktur bangunan lama, termasuklah kota Palembang, Jambi, Lampung, Riau dan Thailand. Perpindahan ibu kota dipengaruhi budaya kerajaan maritim di tepian sungai yang cenderung tidak menetap di suatu tempat dalam waktu lama. Dalam rekod dan catatan dari dua kerajaan Melayu Sriwijaya di Palembang dan Jambi, tidak banyak menceritakan tentang masyarakat Melayu. Oleh itu, cerita-cerita dalam sejarah Melayu Sulalatus Salatin banyak dikaji oleh ahli akademik untuk mengetahui cara kehidupan orang Melayu. Untuk membentuk sebuah kerajaan yang berpengaruh luas, maka pelbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah Sriwijaya untuk meluaskan jajahannya itu. Pada awalnya, Sriwijaya hanyalah sebuah kerajaan kecil antara kerajaan-kerajaan lain yang ada di Nusantara. Apabila pemerintahan bertukar tangan kepada Jaya Nasa yang mempunyai cita-cita yang besar, maka bermulalah era penaklukan Sriwijaya terhadap kerajaan lain. Sri Jayanasa memahami bahawa Palembang tidak dapat pesat maju kerana kedudukannya yang kurang strategik jika dibandingkan jirannya iaitu Kerajaan Melayu di Jambi. Palembang lebih banyak menerima kedatangan Sami Buddha berbanding pedagang. Oleh itu, Sri Jayanasa mengarahkan serangan ke atas kerajaan-kerajaan yang mempunyai pelabuhan yang kaya. Serangan pertama ke atas Kerajaan Melayu di Jambi ialah pada sebelum tahun 682 yang terkenal di Nusantara sehingga menarik perhatian Khalifah Islam di Damsyik.
Kemudian Sriwijaya meluaskan pengaruhnya ke Semenanjung Melayu dan menyerang Kedah yang juga mempunyai pelabuhan yang maju. Menurut catatan Ising, Kedah sudah berada di bawah Sriwijaya pada tahun 685 Masihi. Kemudian pada tahun 686 Masihi, Sriwijaya menyerang pula Tarumanagara, iaitu kerajaan orang Sunda di Pulau Jawa, diikuti Ligor pada tahun 775 Masihi. Pada abad ke-8, empayar kerajaan Sriwijaya adalah seperti satu kuasa besar ekonomi di Nusantara. Kerajaan Chandler Air di Kemboja turut berada di bawah kekuasaannya. Kunlun, iaitu orang Melayu Sriwijaya, dan Shipo, Jawa, pernah bergabung tenaga untuk menyerang utara Vietnam bagi memastikan monopoli perdagangan di Nusantara. Sebahagian besar wilayah Nusantara telah berada di bawah kekuasaan Sriwijaya seperti Sumatera, Jawa Tengah, beberapa kawasan di Kepulauan Borneo, selatan Thailand serta semenanjung Tanah Melayu. O.W. Walters memberi pendapat bahawa peluasan empayar Sriwijaya selain bertujuan untuk meluaskan kuasa, ia juga penting untuk menguasai tempat strategik dalam jalur perdagangan antarabangsa di Nusantara pada waktu itu. Penguasaan laluan perdagangan cukup penting kepada Sriwijaya kerana kawasan ibu kotanya di Palembang itu bukanlah kawasan strategik untuk tujuan perdagangan. Ia boleh dianggap sebagai empayar maritim terbesar di dunia ketika itu. Kekayaan Sriwijaya dijana menerusi hubungan diplomatik dan perdagangan yang dijalin dengan China, India dan kerajaan-kerajaan di Timur Tengah. Empayar hebat Sriwijaya ini akhirnya runtuh setelah diserang berkali-kali oleh kerajaan Tamil Chola dari selatan India pada abad ke-10 dan pada tahun 1025, Rajendra Chola dari sebuah kerajaan Tamil Dravida di selatan India menakluk Kedah dan Sriwijaya. Selepas itu, serangan diteruskan selama 20 tahun ke seluruh kerajaan Sriwijaya. Kalah Trambalingga, Gangga Negara dan Palembang adalah antara yang menjadi sasaran mereka. Sungguh pun begitu, penjajahan Chola ke atas Nusantara itu tidak bertahan lama atas sebab-sebab yang kurang jelas dan tidak diketahui. Setelah kejatuhan empayar Sriwijaya, dunia Nusantara berpecah tanpa wujudnya satu kerajaan besar dan kuat seperti Sriwijaya. Keluarga raja dan pengikutnya berpindah ke kerajaan Melayu kuno di Jambi. Dari pecahan tersebut, maka bangkitlah kerajaan Langkasuka di Tanah Patani dan Majapahit di Pulau Jawa. Kerajaan Langkasuka dan Patani Darussalam, abad pertama hingga 13 Masihi. Langkasuka merupakan antara kerajaan tertua di Tanah Melayu, iaitu bermula pada hujung abad pertama. Kerajaan ini juga digelar sebagai negeri Melayu Purba dengan sejarah kewujudannya di sekitar utara semenanjung Malaysia. Penghijrahan bangsa Melayu dari Champa membuka penempatan di kawasan utara semenanjung Tanah Melayu telah membentuk empayar Langkasuka pada sekitar tahun 2000 Masihi. Langkasuka juga telah disebut di dalam kitab hikayat Merung Mahawangsa. Kekuasaan pemerintahan kerajaan Langkasuka ini bertahta selama beratus-ratus tahun lamanya. Raja Merung Mahawangsa merupakan raja pertama dalam tampuk pemerintahan kerajaan Langkasuka. Sebelum mengamalkan ajaran Hindu, pemimpin Langkasuka pernah beragama Buddha kerana mereka dikuasai oleh Sriwijaya sejak tahun 775 Masihi, di mana kesan-kesan agama Buddha masih terdapat di Yala sehingga kini. Terdapat perbezaan pendapat sejarawan tentang penempatan kerajaan Langkasuka ini sama ada di Patani atau Kedah. Kemudian kerajaan Langkasuka digantikan menjadi negara Patani Darussalam setelah Islam mulai masuk pada abad ke-13. Beberapa sarjana terkemuka mengatakan bahawa Patani adalah tapak kerajaan Melayu Langkasuka di mana Jering dan Pujut adalah pusat kerajaannya. Bahkan ketika negeri-negeri Melayu di utara dari Ligor hingga Ratchaburi dijajah oleh Siam Ayutthaya, Patani mempunyai kedudukan yang setaraf dengan empayar Siam itu sebagai negeri yang merdeka. Patani berjaya menjadi sebuah kuasa politik Islam yang penting di kawasan utara dari abad ke-16 Masihi hingga abad ke-18 Masihi. Dua ciri utama kerajaan Islam di Patani ialah peranan para ulama yang begitu menonjol dalam pentadbiran kerajaan dan juga menjadi pendokong tamadun Melayu menerusi kegiatan keilmuan terbesar di Nusantara, menggantikan Aceh sehingga dianggap sebagai serambi Mekah. Namun begitu, faktor agama ini juga dianggap menggugat kuasa-kuasa politik bukan Islam, menyebabkan berlakunya konspirasi keji di antara kerajaan Buddha Siam dan kuasa penjajah barat untuk menyerang wilayah Patani dan Kedah. Kejayaan Siam menakluk Patani dan membunuh Sultan Muhammad Shah, Sultan Patani pada tahun 1786 Masihi, telah mengancam kedudukan seluruh negeri Tanah Melayu di utara. Setelah menguasai Singgora dan Patani, Siam meneruskan penaklukan dari Ligor untuk menguasai wilayah Kedah. Ketika itu, wilayah Kedah adalah meliputi sehingga ujung Sanglang ataupun Phuket, Thailand dan Krabi terus ke Tanah Seri atau Tanah Seri, Myanmar. Manakala kawasan di pantai timur segenting kera seperti Cahaya dan Terang hingga ke Singgora, Chenak dan Tiba hingga ke Patani telah jatuh ke tangan Siam lebih awal.
Patani ditakluk dan diletak di bawah kuasa naungan kerajaan Siam sehingga tahun 1902, menjadi sebahagian daripada Thailand hari ini dengan sistem kerajaan Patani dihapuskan pada abad ke-17 dan setiap 3 tahun, Patani perlu mengirim bunga emas kepada kerajaan Siam. Sejak 1786, rakyat Melayu Islam Patani hidup tertindas di negara sendiri sehingga sekarang. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Melayu Hindu-Buddha terakhir di Nusantara yang berkuasa sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masihi. Raden Wijaya telah menubuhkan Majapahit setelah berjaya mengalahkan tentera Mongol yang menyerang Jawa sekitar tahun 1293 Masihi dan menobatkan dirinya dengan gelaran Sri Kertarajasa Jayawardhana. Kerajaan ini telah mencapai puncak keemasannya pada zaman pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Pada masa itu, Majapahit telah memiliki susunan pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur. Hayam Wuruk yang baru berusia 16 tahun naik menjadi seorang raja bagi menggantikan ibunya pada tahun 1350 Masihi dan menjalankan pemerintahan Majapahit bersama Mahapatih atau Perdana Menteri Gajah Mada. Pada masa keemasan inilah kerajaan Majapahit di bawah Patih Gajah Mada memperluas kekuasaan Majapahit hingga kawasan Nusantara. Jika diselusuri dari sudut sejarah, perkataan Nusantara mula digunakan pada zaman kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Kata Nusantara disebut dalam Sumpah Palapa Mahapatih Gajah Mada yang tercatat dalam kitab Para Raton atau Raja-Raja yang disampaikan dalam upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit tahun 1336 Masihi. Kerajaan Majapahit mengalami kemerosotan pada tahun 1478 Masihi setelah Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada wafat. Faktor yang mempengaruhi keruntuhan kerajaan Majapahit ialah faktor dalaman dan faktor luaran. Faktor dalaman ialah berlakunya beberapa pemberontakan di Majapahit, pengganti Hayam Wuruk dan Gajah Mada yang tidak cekap, kemunduran ekonomi dan perdagangan serta sistem pemerintahan yang memberikan autonomi kepada daerah menyebabkan banyak daerah talukannya membebaskan diri. Faktor luaran pula ialah penglibatan syarikat Hindia Timur Belanda (VOC), kemasukan agama Islam dan munculnya kerajaan Demak. Pemberontakan berlaku adalah disebabkan kerajaan-kerajaan bawahannya sudah tidak percaya dengan kerajaan Majapahit dan menjual hasil buminya langsung kepada pedagang Cina. Apabila Majapahit lemah, Kesultanan Melaka pula melebarkan pengaruhnya ke seluruh Nusantara menjadi sebuah kerajaan Melayu yang dihormati dan disegani. Kelebihan bangsa dan alam Melayu Nusantara. Bangsa Melayu di Nusantara adalah masyarakat yang aktif dalam aktiviti maritim dan bersifat terbuka kepada pengaruh luar yang menjadi pemangking kepada pembangunan tamadun. Nusantara yang terletak di kawasan iklim Khatulistiwa tidak mempunyai cuaca yang ekstrim dan menurut Ibn Khaldun, sifat manusia juga bergantung kepada faktor iklim. Ini menyebabkan kebanyakan penduduk di rantau ini mudah menerima ajaran Islam yang mengajak kepada kebaikan. Alam Melayu juga berinteraksi dengan pelbagai bangsa di dunia seperti Cina, Arab, Parsi dan Eropah membolehkan titik pertemuan pelbagai ilmu dan budaya dunia. Iklim Khatulistiwa dengan taburan hujan dan panas yang sekata sepanjang tahun membolehkan kesuburan tumbuhan dan galian yang banyak di rantau ini. Wilayah di Nusantara juga adalah mempunyai paling banyak kepelbagaian tumbuhan per unit kawasan dan antara paling padat di dunia. Terdapat lebih 60,000 spesies tumbuhan iaitu merangkumi sebanyak 25% tumbuhan di dunia berbanding benua lain seperti Eropah dengan 5,000 spesies tumbuhan dan Afrika 30,000 spesies tumbuhan. Masyarakat Melayu juga pakar dan mengenali kelebihan tumbuhan yang ada seperti rempah ratus dan herba. Bangsa Melayu pernah menjadi pelaut dan telah melebarkan pengaruh mereka ke wilayah kepulauan dengan membentuk pelbagai kerajaan hebat di Nusantara. Selain terkenal dengan kerajaan-kerajaan yang hebat, orang Melayu juga merupakan bangsa pelaut agung dalam sejarah. Gajah di zaman dahulu digunakan oleh raja dan pembesar Melayu sebagai alat pengangkutan, melakukan kerja berat, memburu, tujuan istiadat dan semasa peperangan. Menurut rekod Cina, kerajaan Melayu Langkasuka mempunyai hubungan diplomatik dan telah menghantar ufti ke China pada tahun 502 hingga 507, 511, 515, 518, 520, 531 dan 568 Masihi. Ufti yang diutus termasuk gajah bersama-sama penjinak gajah. Gajah perang dilatih agar boleh bertahan dengan bunyi bising dan situasi semasa peperangan kerana gajah perang yang berada di luar kawalan amat berbahaya kepada pihak lawan atau pasukan sendiri.
Dari segi ilmu kemahiran menjinak gajah, catatan di dalam Sulalatus Salatin menceritakan tentang Sri Wak Raja, Tun Omar dan Maharaja Dewa Sura yang pandai menjinakkan gajah serta terkenal dengan ilmu berkenaan gajah. Selain itu, Sir Frank Swettenham di dalam bukunya The Real Malay menyentuh mengenai orang Melayu di negeri Perak yang pandai menjinak dan membela gajah. Sebelum penaklukan Portugis pada tahun 1511, Kerajaan Melaka adalah antara yang terkaya di dunia, hasil perdagangan dan pelebuhan yang paling sibuk di dunia. Antara rekod harta yang hilang yang dikatakan paling mahal dalam sejarah dunia ialah harta kekayaan Melaka yang dirampas oleh Portugis sebelum kapal Flor de Lama tenggelam di Selat Melaka. Semasa Portugis menawan Istana Sultan Mahmud Shah Melaka, terdapat 4 balang emas yang mengandungi minyak wangi dan bekas emas yang mengandungi butiran mutiara. Emas simpanan Sultan Alauddin Riayat Shah yang ditemui pula adalah seberat 3 tan. Pada tempoh ini juga, Islam makin kukuh di alam Melayu dan Melaka menjadi pusat penyebaran Islam. Sultan-sultan di Nusantara juga mengamalkan ajaran Islam dengan baik sehingga diikuti oleh rakyat dan mempunyai kemahiran mentadbir wilayah. Namun begitu, kegemilangan ini telah dicemburui oleh kuasa asing sehingga membawa kejatuhan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Kedatangan kuasa barat silih berganti datang ke alam Melayu yang ingin menguasai sumber alam demi mengaut keuntungan. Walaupun begitu, sehingga kini majoriti masyarakat di Nusantara kekal menganut agama Islam sehingga Indonesia adalah negara Islam paling ramai di dunia. Kitab Melayu. Menurut Pusat Penyelidikan Manuskrip Alam Melayu (PPMAM) yang ditubuhkan di bawah Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2010, berdasarkan kajian dianggarkan, terdapat sekitar 10,000 hingga 15,000 judul manuskrip yang bertulisan Jawi Lama di 151 perpustakaan, arkib dan muzium di 28 buah negara di seluruh dunia, dan ia merangkumi pelbagai aspek ilmu seperti agama, sains, perubatan dan perkara mistik melibatkan jampi-jampi serapah. Banyak catatan penting seperti manuskrip dan kitab dalam empayar Kesultanan Melayu Melaka dilarikan ke Eropah untuk dikaji oleh pihak orientalis. Ini menyebabkan kajian berat sebelah dengan tujuan merubah gaya pemikiran masyarakat Nusantara hari ini. Ia juga mungkin disebabkan untuk menghapuskan semangat kekuatan bangsa Melayu yang terbukti sejak dahulu lagi. Ia seperti prinsip, jika hendak membunuh sebatang pokok, racunilah akarnya. Jika hendak membunuh sesuatu bangsa, racunilah sejarahnya. Terdapat manuskrip yang disimpan antaranya di School of Oriental and African Studies, British Museum dan British Library di Britain, University Leiden di Belanda, University Hamburg di Jerman dan arkib di Rusia. Tambahan lagi, manuskrip yang ada di Malaysia hanya sekitar 5,000 dan masih belum habis dikaji semuanya. Amat merugikan juga apabila pelbagai khazanah bernilai jutaan ringgit karam di tengah lautan ketika dicuri penjajah Portugis. Genre manuskrip Melayu yang paling banyak disimpan adalah cerita rakyat tempatan oleh penduduk yang mendiami wilayah Nusantara yang dirakam dalam bentuk historiografi tradisional seperti undang-undang atau cerita panji. Kesimpulannya, rumpun Melayu Nusantara mempunyai belasan kerajaan yang hebat seawal abad pertama lagi, iaitu beratus tahun sebelum Kerajaan Melaka. Ini membuktikan bangsa Melayu adalah kuasa maritim di zaman silam sehingga kehebatan pembuatan kapal dan pelayar dari Nusantara ada dalam catatan penting dinasti Cina. Alam Melayu bukanlah bangsa yang tidak bertamadun sebelum kewujudan Kesultanan Melaka. Bangsa Melayu mula dipecah-pecahkan dengan penjajahan barat apabila kota Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Akan tetapi, kebanyakan kawasan-kawasan di Kepulauan Melayu masih lagi merdeka dan bangsa rumpun Melayu masih boleh bergerak secara bebas dalam wilayah Nusantara. Garis pembahagian Kepulauan Melayu Nusantara pertama kali diadakan oleh pihak British dan Belanda menerusi Perjanjian British-Belanda 1824 yang dimeterai di London dan menyebabkan pemisahan tanah Melayu dengan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Tiada siapa yang boleh mengubah sejarah bangsa ini walaupun dicuba oleh banyak pihak yang memandang rendah tamadun Melayu.